الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ويهب لي رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا الله ampunkan dosa terimalah taubatku rahmatilah hidup ini hingga akhir hayat nanti Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Allah kami lemah kuatkanlah hati ini berikanlah ampunanmu serta ridho syafaatmu Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Tuhan kami hanya kepadamu kami mohon ampunanmu kabulkanlah doa kami mudahkanlah jalan kami Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya
أستغفر الله من الخطايا. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. قد كفاني اختياري من سؤالي واختياري. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. أنا عبد صار فخري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، ضمن فقري واضطراري. يا تواب توب علينا، terimalah taubat-taubat kami. Ya Tawwab, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kepada kami, pandanglah kepada kami ya Allah, pandanglah kepada kami. وانظر إلينا. يا إلهي وملكي، يا إلهي وملكي، أنت تعلم كيف حالي، أنت تعلم كيف حالي. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya Sayyidul Mursalin, assalamu alayka ya Imam al-Muttaqin, assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin, assalamu alayka wa ala alika tahirin, assalamu alayka wa ala ashabika ajma'in wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia dan barakah ini dalam sama-sama kita mengikuti pengajian kitab fikih, yang di mana para jemaah sekalian kita telah pun membaca kitab fikih kita sehingga sampai kita di muka surat yang ke-119, ya 118. Ya, tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah SAW, mendapat barakah dan syafaat bagi Nabi SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam pelajaran kita pada hari semalam, kita telah pun membicarakan daripada bab baligh, iaitu bilakah anak-anak itu dikira sudah sampai umur baligh.
kita dah katakan anak-anak tu dikira baligh dengan salah satu daripada 3 tanda. Yang pertama sekali ialah kalau sekiranya dia sudah berumur 15 tahun mengikut kalender hijrah, kalender Qamariah, iaitu kalender putaran bulan. Itulah kalender Islam kita, ya, iaitu 15 tahun. Kalau sekiranya dia perempuan atau lelaki. Yang keduanya, dia dikenali sudah baligh, iaitu kalau dia sudah datang keluar air mani, baik dia anak lelaki atau perempuan. Keluar air mani itu kerana dia tidur, dia mimpi bidadari ke, dia mimpi bidadara ke, dan kemudian berlakulah hubungan dia dengan orang yang tersebut dalam mimpi, maka keluar air mani, maka itulah dia namanya sudah baligh. Bukan mimpi-mimpi kena kerja hantu, bukan, itu tak kena ada apa-apa pun. Dan yang ketiganya ialah kalau sekiranya anak perempuan dia datang uzur haid umur 9 tahun. Jadi paling minimum anak itu umur 9 tahun, kalau ada berlaku keluar air mani, lelaki atau perempuan, ataupun keluar darah haid untuk anak perempuan, maka itu sudah kira dia sudah baligh. Kalau tak ada tanda ini sampai umur 15 tahun, itu dah confirm dah. Umur 15 tahun sudah dikira sebagai baligh. Ya, kita juga telah mengatakan apabila dia belum baligh lagi, apabila dia belum baligh, dia masih anak-anak, maka dia tak sama dengan orang yang sudah baligh. Seperti hukum wajib dan haram. Tetapi kalau sekiranya daripada zakat harta itu wajib dikeluarkan walaupun anak yang memilikinya itu belum baligh. Ya, seperti kita dah contohkan semalam, ya. Seorang yang mewarisi harta ayahnya yang meninggal dan dia belum baligh budak ini, tapi sudah cukup 1 haul, dah cukup 1 tahun, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya. Ya, demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, kita juga telah membicarakan tentang masalah ijtihad. Ijtihad tu maknanya kita mengeluarkan pendapat yang paling kuat dan keyakinan kita untuk yang kita nak pegang. Ini masalah timbul mengenai masalah kalau kita ada 2 baldi air, satu ada najis, satu tak ada najis. Mana satu ni kita nak ambil, kita ijtihad. Yang mana satu kita yakin, kita ambil dan kita buat wuduk dan kita buat mandi hadas besar. Itu namanya ijtihad. Dan kita sambung lagi dalam masalah ijtihad di muka surat 118, ya. Di muka surat 118, sebelum kita baca kitab ni, mari sama-sama kita bacakan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian ahli bait dan keluarganya dan sekalian kepada sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum dan sekalian para alim-alim ulama kita, khususnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan juga kepada mereka yang telah menyampaikan agama kepada kita, dan khususnya Tuan Pengarang kita As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan gurunya iaitu Al-Arif Billah Al-Allama Al-Faqih Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit. Semoga Allah panjangkan umur kedua guru kita itu yang masih berhidup di ibu kota Madinah dan dipelihara dari segala perkara yang tak diingini, dan semoga Allah merahmati sekalian roh para pasyaikh kita, guru-guru kita, dan semoga Allah berkatkan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bikum fid dharain amin. Muka surat 118. Perkara yang hukum ijtihad bagi seorang yang dapat melihat dan seorang yang buta. Jadi kalau sekiranya ada masalah yang perlu diijtihadkan, ijtihad tu yang kita dah sebutkan semalam, iaitu 2 baldi air, yang satunya ada najis, satu tak ada najis, tapi tak ada apa-apa beza. Jadi di sini kita nak kena ijtihad. Ijtihad tu maknanya kita kena buat keputusan pilihan yang paling kita yakin untuk kita ambil sebagai air yang boleh suci, menyucikan. Jadi sekarang ni ada perbezaan dapat melihat dan orang yang buta. Orang melihat macam kita lah, dan orang yang buta.
Seorang yang dapat melihat wajib baginya untuk berijtihad. Kita yang dapat melihat kita wajib berijtihad lah. Ini ada 2 baldi air, mana satu ni? Kata orang ini satu baldi ni ada yang najis ni, tapi tak nampak tanda. Jadi wajib kita berijtihad. Yang ambil yang kanan ni lah. Umpamanya kalau sekiranya ada tanda, dah tak ada payah ijtihad. Tapi ni tak ada tanda, semua sama. Itu wajib berijtihad. Hal ini kalau sekiranya dia memiliki kemampuan untuk berijtihad dan tak boleh baginya untuk bertaklid mengikut hasil dari ijtihad orang lain. Maknanya di sini kalau dia mampu untuk buat pilihan, dia buat pilihan. Tapi kalau dia tak mampu, saya tak tahulah ustaz mana satu. Kata tuan guru tu kita ambil yang belah kanan. Oh, okey lah, tuan guru kata okey, itu kita ikut dia lah. Kita ambil yang baldi sebelah kanan. Itu maknanya taklid, kita ikut dia. Tapi kalau kita mampu buat perbandingan, mana yang satu ni, ini air nampak macam keruh sikit ni, ini nampak jernih, ambil jernih. Itu kalau kita melihat. Kalau orang yang buta, seorang yang tidak dapat melihat itu buta, wajib baginya untuk berijtihad, iaitu jika ia memiliki kemampuan untuk ijtihad. Kalaulah dia tu buta, dia dah tak nampak, dia wajib juga berijtihad kalau ada kemampuan. Macam mana ada kemampuan? Mungkin dia ada pengalaman masa-masa dulu, mana satu nak kenal airnya tu, dia tak nampak tapi dia boleh bagi kepada orang, kalau air macam ini ada tanda najis. Kalau air macam ni bersih, ini tak ada. Itu kalau sekiranya dia ada kemampuan. Kalau dia tak ada kemampuan berijtihad, maka dia ikut sajalah apa yang telah dikatakan orang mana satu yang bersih, ya. Tapi itu pada pendapat Imam mazhab Syafi'i yang kuat. Ada pun sedangkan menurut sebahagian ulama tidak wajib berijtihad, ya. Boleh saja. Dia dah buta, nak ijtihad apa? Dia dah buta dah, ya. Jadi wajiblah dia ikut sajalah orang apa orang lain kata. Itulah dia tuan-tuan, ya. Ya, kita pergi pula ke muka surat 119, iaitu khabar dari seorang yang atas kesucian atau najisnya air. Jadi sekarang ni kita ni ada cerita lah. Ada orang kata, air dalam baldi tu ada najis. Ada orang kata, air dalam baldi tu suci, bersih. Ni sekiranya cerita orang ni macam mana kita? Air ni tak banyak lah. Tak ada 2-3 baldi, tak ada cuma 1 baldi saja. Tapi orang duk cerita ni, orang katalah, orang yang dah masuk masjid lebih awal sebelum kita ke kan, dia dah tahulah apa yang berlaku pada air kat baldi tu. Maka boleh berpegang kepada perkataan orang itu pada 2 masalah. Boleh pegang, boleh kita ikut. Dia cakap, dia kata, air dalam baldi tu najis tu. Kita boleh pegang, dia cakap. Atau berkata, air dalam baldi tu bersih. Dengan 2 syarat. Dalam 2 masalah. Bukan 2 syarat, 2 masalah. Masalah A, jika orang tersebut dapat dipercayai dan menjelaskan sebabnya. Sebagai contoh, dia menjelaskan bahawa air tersebut najis kerana dia lihat anjing tadi ada jilat air kat situ. Lama anjing dah jilat tu dah najis lah. Dia nampak, jadi dia disebutlah. Kita boleh percaya dia. Dan yang ataupun yang kedua, jika orang tersebut dapat dipercayai kerana dia orang alim, orang faqih. Faqih itu orang alim, ya. Faqih itu orang alim dalam fikih. Jadi ini ustaz dah cakap dah, air itu najis. Tak payah kita ragu-ragu, sudahlah ambil air lain lah. Umpamanya. Jadi kita boleh pegang cakapan orang yang air itu suci atau bersih dengan dalam 2 masalah ini. Dan ada juga kita tak boleh pegang cakapan orang. Kenapa? Iaitu pada 2 masalah. Masalah pertama, jika orang tersebut tak dapat dipercayai. Dia ini memang kaki temberang ni. Dia kalau cakap 100, nak percaya 1 pun susah. Alamak. Kalau gitu sudahlah, tak payah dengar cakap dia lah. Itu tak boleh pegang cakap dia. Yang keduanya, jika orang tersebut dapat dipercayai, tapi dia tak dapat sebutkan kenapa. Dia tak dapat sebutkan, jelaskan kenapa. Dia kata, ini air najis. Kenapa najis? Tak tahulah. Alah, kau ni cakap najis tapi kau pun tak tahu apa sebab dia najis. Jadi tak boleh pakai. Orang ni cakap ni kita tak boleh pakai. Jadi itulah dia tuan-tuannya. Masya Allah tuan pengarang kita ni, ya. Dia pergi secara terperinci sampai daripada bab orang bercakap najis tak najis, nak pakai ke tak pakai pun dia ambil kira juga.
Ya tuan-tuan dan puan-puan, masuk kita di dalam bab yang kelima, muka surat 121. Muka surat 121 yang membicarakan bab yang kelima, awani, iaitu bejana. Bejana tu apa? Benda, iaitu mangkuk, ya. Kita katakan cerik, tempayan, dan kita katakan baldi, ya, sendok, semua tu bejana lah, ya, benda yang boleh menangkung air. Definisi bejana. Bejana menurut ilmu fikih adalah setiap sesuatu yang memiliki tempat yang dapat menampung sesuatu atau segala sesuatu yang dapat memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Maknanya bejana tu macam kita kata, senang kata, seperti gayung, ya, seperti cerik, ya, timba, kita boleh pindahkan airnya sana ke sini, ya. Kita nak ambil air wuduk daripada timba, daripada baldi. Itu semua bejana lah tu. Hukum menggunakan bejana, hukum memakai semua bejana dan jenis bejana adalah boleh. Hukumnya harus. Mubah. Kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka hukumnya adalah seperti berikut. Jadi kita nak pakai baldi daripada buatan besi, daripada buatan plastik, boleh saja. Ataupun kita katakan mangkuk daripada kaca, boleh saja, ya. Untuk apa tu Ustaz? Untuk nak sendok air, untuk kita nak ambil wuduk, untuk sendok air, untuk kita nak mandi. Itu semua boleh digunakan. Boleh digunakan. Melainkan kalau yang ada bejana terbuat daripada emas dan perak. Kenapa boleh Ustaz pakai cerik ni buat pada emas? Wow, kaya engkau ni. Cerik pun pada emas. Ataupun cerik daripada perak ni, silver. Boleh pakai ke cerik daripada silver? Jadi inilah hukumnya. Menurut pendapat Imam Bulqini rahimahullah ta'ala dan Imam Ad-Damiri rahimahullah ta'ala, haram bagi laki-laki dan perempuan dan termasuk dalam golongan dosa besar. Haram dan dosa besar. Tak boleh pakai bejana yang dibuat daripada emas ataupun daripada perak, baik lelaki atau perempuan. Ustaz, orang perempuan kan boleh pakai emas, boleh pakai perak. Itu pakai perhiasan. Perhiasan itu memang kita katakan hak milik orang wanita untuk nak berhias. Memang itu diharuskan. Tetapi ini bukan perhiasan, ini bejana. Bejana itu makna tempayan ke, mangkuk ke, cerik ke, ya, timba ke, gayung ke, sesuatu yang boleh menampung air, ya. Maka itu bejana tu dibuat pada emas atau perak. Haram baik lelaki atau perempuan dan dikira dosa besar. Yang kedua, menurut Imam Az-Zuri rahimahullah ta'ala, haram bagi laki-laki atau perempuan, tetapi dikira dosa kecil. Dosa kecil. Beza dosa besar, dosa kecil ni. Dosa besar tidak terampun, melainkan dengan taubatan nasuha, janji tak nak buat lagi. Itu baru terampun. Tapi kalau dosa kecil, dia terampun hanya dengan istighfar, hanya dengan kita ambil wudu, dengan kita bertasbih, dengan kita bersedekah, itu semua terhapuslah dosa-dosa kecil. Itu ringanlah dosa kecil ni. Dan menurut yang ketiga, menurut pendapat Imam Daud Az-Zahiri rahimahullah ta'ala, hukum yang memakai bejana yang emas atau perak adalah makruh, baik laki-laki atau perempuan. Jadi haram dosa besar, atau haram dosa kecil, ataupun makruh, ya. Itu tiga hukumnya, ya. Jadi kemudian didatangkanlah dia punya nukilan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalil diharamkannya memakai semua bejana yang terbuat daripada emas dan perak, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya di muka surat 122, janganlah kamu memakai kain sutra dan jenis sutra lainnya yang jenisnya tebal. Jadi ini sutra ni kalau orang lelaki haram, orang perempuan halal, ya. Janganlah minum dengan tempat yang terbuat dari emas dan perak.
Ini termasuk lelaki dan perempuan. Haram, tak boleh pakai benjana yang dibuat pada emas dan perak. Jangan minum. Jadi jangan makan, jangan minum. Jadi kalau gelas air minum kita tu dibuat daripada emas atau perak, haram. Tak boleh kita menggunakannya. Tapi apakah haram tu dosa besar atau dosa kecil, itu telah kita sebutkan tadi, ya. Sesungguhnya benda-benda tu semua untuk mereka orang-orang kafir di dunia, dan untuk kamu nanti di akhirat kelak. Jadi kita kat dunia memanglah, sebab tu yang Nabi sebutkan, ad-dunya jannatul kafirin, dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini penjara orang beriman. Penjara? Kenapa penjara? Ini haram, ini tak boleh, ini wajib. Macam orang penjara, tak bebas. Tetapi jannatul kafirin, dunia ni syurga untuk orang kafir. Dia nak buat apa dia sukalah. Dia nak minum air daripada cawan gelas emas perak, dia punya sukalah. Tapi besok ke akhirat neraka tu dia, na'udzubillah. Habis nak pilih yang mana? Sudah tentulah kita pilih orang yang beriman. Susah dunia sekejap aja, 60-70 tahun, lepas tu dah habis dah. Lepas tu ke akhirat kekal dan syurga selamanya. Orang kafir dia kat dunia sekejap, senang-senang 60-70 tahun, lepas tu mati, neraka terus sampai bila-bila. Na'udzubillah min zalik. Itulah tuan-tuan, ya. Jadi di sini hadis ni ada dua perkara. Pertama disebut bab sutra, kedua disebut bab emas dan perak. Dia kata haram kamu memakai sutra, tapi kamu ni orang lelaki sahaja, ya. Lelaki saja. Orang perempuan dia tak haram pakai sutra. Sebab tu satu masa Nabi SAW mengambil sutra dan dengan emas, Nabi kata, dua ini hazani halalun ala inasi ummati wa haramun ala dzukuriha. Dua perkara ini, emas dan sutra, halal untuk perempuan umatku dan haram untuk lelaki mereka. Sutra dan emas. Jadi kalau orang perempuan nak pakai emas boleh, pakai anting-anting emas, rantai emas, gelang emas boleh. Orang lelaki tak boleh. Tapi ustaz, sekarang ada orang lelaki pakai gelang emas juga, rantai emas, haram, tak boleh. Nanti besok ke akhirat dipakaikan rantai dari neraka. Nak pakai, na'udzubillah. Dia pakai cincin emas, nanti besok di hari akhirat dipakaikan cincin dari neraka. Ada sahabat Nabi SAW pakai cincin emas, sahabat lelaki. Kemudian Nabi SAW pun ambil cincin emas tu, Nabi campakkan ke tanah. Nabi pun kata, apakah kau nak besok akhirat dipakaikan cincin dari neraka? Sampai begitu Nabi sebutkan. Jadi bila Nabi pun dah pergi, sahabat-sahabat lain kata, ambillah, kau boleh bagilah bini kau. Kau lelaki tak boleh lah, bini boleh, orang perempuan. Tak ada, aku tidak akan ambil sesuatu yang Nabi sudah buang. Nabi dah buang, aku tak kutip lagi dah. Masya Allah. Kalau kita, apa salah kita? Tak boleh lelaki, tak boleh lah. Orang perempuan boleh lah, kita bagilah isteri. Memang tak salah pun orang perempuan pakai. Tapi itulah dalam bab emas. Sutra pun sama juga. Sutra orang lelaki tak boleh pakai sutra, ya, orang perempuan. Tapi sutra mana? Sutra yang original, yang asli. Sutra daripada bulu worms, dia punya ulat dia. Itu sutra yang asli. Adapun kalau sutra yang kita katakan tiruan ni yang buatan, itu tidak haram, ya. Nama saja sutra tapi dia bukan original, dia bukan asli. Tapi kalau dia campur sutra asli dengan sutra tiruan, dia kalau lebih sutra asli 51%, maka kain itu sudah kira haram, tak boleh. Tapi kalau sekiranya dia kurang daripada sutra campuran, iaitu sutra tiruan, maka diharuskan. Jadi itulah kalau sekiranya bercampur sutra asli dengan sutra tiruan, ya. Baiklah, jadi Nabi melarang orang lelaki pakai sutra. Tetapi bejana tu mana? Mangkuk ni bukan perhiasan. Gelas minum ni bukan perhiasan. Jadi kalau dibuat daripada emas atau perak, orang lelaki baik, orang perempuan pun baik, tak boleh kita makan minum dengan menggunakan gelas, pinggan, mangkuk, ataupun kita kata camca, ya, garpu, pisau daripada emas atau perak. Ustaz, saya ni beli mahal ni. Walau mahal pun tak boleh, sebab itu hukumnya haram, ya. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang yang minum dengan tempat cangkir gelas, atau cangkir tu mana mak ataupun gelas yang terbuat dari emas atau perak, sesungguhnya dia memenuhi perutnya dengan api neraka. Na'udzubillah min zalik.
Jadi maknanya dia meminum air api neraka. Jadi itulah kita awas padalah ya tuan-tuan ya. Hukum membeli bejana yang terbuat pada emas perak. Jadi kalau dah kita menggunakannya haram, apakah kita membelinya? Boleh. Jawapannya pun tak boleh. Hukum membeli bejana yang terbuat dari emas dan perak adalah haram. Kerana dikhawatirkan akan terjerumus untuk memakainya. Jadi kita dah beli. Kita buat perhiasan je lah Ustaz. Kita beli pinggan daripada emas atau daripada perak. Kita beli mangkuk. So ni luar negeri tau. Emas atau perak kita buat perhiasan. Kita buat perhiasan. Kita haram membeli. Ustaz, ini kita nak buat perhiasan haram membeli. Ya, takut-takut nanti satu hari kau punya pinggan bangkuk dah pecah, dah tak cukup, kau ambil juga pakai yang diharamkan. Takutlah, bimbang. Itulah dia kaedah usul fikih mengatakan, man haruma isti'maluhu harumat tikhadhuhu. Jika hukum menggunakannya haram, maka hukum memilikinya pun haram. Dah haram kita nak pakai, haram kita simpan apa kita simpan, dah haram nak pakai tak boleh. Jadi nak simpan buat apa? Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi pendapat Imam Abu Hanifah, boleh beli bejana yang terbuat pada emas perak. Boleh. Itu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi lah ya. Mazhab Syafi'i yang kuat, tak boleh kita beli emas dan perak yang bejana, pinggan, mangkuk ya. Itu tak boleh. Apa hikmah dia Ustaz? Kenapa kita tak boleh pakai emas perak untuk kita nak makan minum, gunakan pinggan mangkuk ataupun bejana untuk kita berwuduk dengan yang dibuat pada emas perak? Antara hikmah diharamkannya menggunakan bejana emas dan perak adalah sebagai berikut. Pertama, kerana hal tersebut menunjukkan sifat sombong. Sombong dia megah dengan kekayaan dia, nak tunjuk orang lah, dia letak dekat pameran dia, case show dia tu dengan lampu spotlight dia, ni pinggan emas, pinggan perak ni semua. Ini hukum ni menunjuk-nunjuk, megah, sombong. Jadi itu sebabnya. Jadi dan keduanya, kerana hikmah menambah kesenjangan sosial. Apa kesenjangan sosial ni? Ini bahasa Jawa tuan-tuan. Saya tadi pun bila baca pun pening juga kesenjangan. Jadi saya tanyalah member orang Jawa jugalah. Tukang pencetak buku ni lah. Dekat mana? Dekat Indo lah tanya dia. Saya kata apa ni kesenjangan? Dia kata ketidakseimbangan. Tak keseimbangan. Mana orang-orang hidup dalam susah, engkau dengan megah-megah, ada cawan, ada pinggan mangkuk, ada bejana daripada emas perak. Tak boleh. Itu menjatuhkan hati orang miskin. Orang miskin nak makan pun tak ada. Tengok rumah engkau dengan perhiasan emas perak semua. Menambah ketidakkeseimbangan sosial di hadapan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Yalah, orang dalam hidup susah sekarang, lebih-lebih COVID ni ya. Kalau ada emas perak pun nak gadaikan dia. Baiklah, hukum memakai bejana yang ditambal dengan emas dan perak. Ditambal tu yang ditampal lah ya. Ditampal dengan emas dan perak. Pinggan, mangkuk ya, yang ditampal dengan emas perak. Hukum memakai semua bentuk dan semua jenis bejana yang ditambal dengan emas dan perak ada 3 hukum. Pertama, hukumnya mubah. Mubah tu haruslah. Apabila tambalannya kecil dan semuanya diperlukan. Misal katalah kita punya periuk ke ya. Periuk kita tu ada bocor. Bocor tu perlu ditampal. Perlu ditampalkan dia. Perlu tampal tak? Perlu. Kemudian nak tampal tu nak cari apa ya? Tak jumpalah, perak ni saja ada. Perak pun tak banyak, sikit saja. Jadi tampalkan dia. Okey, tak apalah. Itu diharuskan ya. Kalau tampalan dia kecil dan dia perlukan. Yang kedua, hukumnya makruh. Makruh tu pada 4 masalah. Apabila tambalannya besar dan semuanya diperlukan, makruh. Makruh lah. Makruh tu tak berdosa lagi. Ya, harus boleh, tapi taklah dapat pahala yang bagus, jangan. Tapi makruh. Kalau tampalan tu besar dan memang diperlukan. Yang kedua, apabila tambalan tu kecil dan semuanya hanya digunakan untuk hiasan saja. Tapi kecil lah. Ya, sikit tampal sikit sana, tampal sikit sini saja. Tapi dia pakai emas atau perak.
Tapi itu kecil saja. Itu untuk perhiasan ustaz, untuk cantikkan dia. Itu makruh. Dan apabila tambahan kecil dengan sebahagian diperlukan dan sebahagian untuk perhiasan. Ada tampal sikit ni, ada tampal sikit sini. Tapi ada yang perlu, ada yang tak perlu. Tak perlu tu macam tak ada apa-apa keperluan, tapi tampal saja untuk perhiasan saja. Ini makruh kalau tampalannya sedikit, ya. Dan apabila ragu apakah termasuk tambalan ukuran yang besar atau kecil. Kalau kita tampal ni, ini kira besar ke kecil ni? Alamak, macam was-was. Itu makruh. Jadi kalau kecil, diharuskan. Tapi kalau besar, makruh. Jadi kalau gitu kita was-was, maka kita dihukumkan makruh. Itu kalau bab makruh. Kalaulah haram, macam mana? Iaitu ada dua masalah yang jadi hukum haram bila tampal dengan emas dengan perak. Apa tu yang jadi haram tu? Pertama, apabila tampalannya tu besar dan semuanya digunakan untuk perhiasan. Periuknya tu dia lubangnya kecil, tetapi ditampalkannya tu peraknya banyak. Alamak. Kenapa kau banyak-banyakkan tampal perak tu? Nak cantikkan dia lah ustaz. Nak perhiasan. Haram. Nampak tuan-tuan? Tak diperlukan. Dan yang kedua, apabila tampalan itu besar, sebahagian diperlukan dan sebahagian lagi untuk perhiasan. Yang diperlukan tampalan itu besar. Jadi di tampalan besar tu maknanya banyaklah perak tu ditampalkan. Tapi bukan tampal tu semua yang diperlukan, lubangnya tak sebesar itu. Tapi yang ditampal tu lebih pula. Kenapa kau lebihkan? Lebih tu kita cantikkanlah ustaz periuk ni. Tembaga ni umpamanya. Jadi itulah jadi haram, ya. Jadi kalau sekiranya untuk emas perak, kalau kita ingatkan kalau ditampalkan untuk perhiasan, kalau banyak besar, hukumnya jadi haram, ya. Kalau kecil itu untuk guna perhiasan, itu dimakruhkan, ya. Sebagaimana telah kita sebut tadi. Masya Allah, ya, tuan pengarang kita ni dia menghalusi, ya, satu-satu masalah. Mungkin kita tak timbul masalah tampal dengan emas perak, tapi tak mustahil. Kalau berlaku sesuatu, ya, kita ada sesuatu barang yang terpatah, kemudian kita nak patrikan dia. Nak patrikan dia, kita ambil perak supaya lebih mantap lagi, lebih kuat lagi, cantik bersinar. Ini masuk dalam hukum ni. Kalau kecil sikit, perhiasan tapi kecil sikit, itu dimakruhkan. Tapi kalau besar, itu diharamkan. Baik, hukum jika bejana yang terbuat dari selain emas dan perak akan disepuh dengan emas atau perak. Apa tu sepuh tu? Dicelupkan dengan emas atau perak. Jadi kita ada besi atau tembaga, ya. Jadi dicelupkan dengan emas atau perak. Ini macam orang-orang pakai perhiasan, alat perhiasan ni, dia tak ada duit nak beli emas, tapi dia belilah tembaga ke apa ke, tapi dicelupkan dengan warna emas. Dicelupkan dengan warna perak. Jadi orang tengok, emas ya. Orang tak tahu tu tembaga je, tapi dah dicelup dengan emas. Apa hukumnya? Jika bejana yang terbuat dari selain emas, besi ke, tembaga ke, dan disepuh, maknanya dicelupkan dengan emas atau perak, maka perincian hukumnya, pertama, melakukannya adalah haram. Haram. Kenapa ustaz haram tu? Bejana tu apa? Bejana tu pinggan mangkuk, sudu garpu, ya. Kita celupkan dengan warna emas, celupkan warna perak. Itu jadi haram. Kan ustaz ni, ini bukan original emas ni, ini bukan original perak, tapi dicelupkan dengan warna emas. Warna tu emas pun dia datang daripada emas juga, cuma sudah dicairkan dia. Bezanya emas yang kita katakan yang sudah beku, itu emas macam kita pakai cincin emas, gelang emas, dengan emas yang sudah dicairkan, airnya tu diambilkan dan dijadikan dia sebagai wax untuk kita katakan dicelupkan sesuatu tembaga atau besi dalamnya untuk menampakkan cahaya emas. Dikira emas juga, diselaputi dengan emas. Itu namanya, ya. Maka hukumnya haram, ya. Hukum memakainya terbagi kepada dua. Habis kita nak pakai ustaz macam mana?
Jika sepuhannya, iaitu celupannya terhitung tipis, maka hukumnya adalah boleh dipakai bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi kalaulah sekiranya gelas ataupun kita katakan sudu garpu, ya, pinggan mangkuk, ya, dia dicelupkan dengan warna emas ataupun warna perak, tapi tipis, bukanlah tebal, ya, itu hukumnya adalah boleh dipakai untuk laki-laki atau perempuan. Jika celupannya itu terhitung tebal, maka hukumnya adalah haram untuk dipakai laki-laki atau perempuan. Kalau sekiranya dipakaikan pinggan mangkuk, sudu garpu, ya, ataupun cawan, gelas yang dibuat yang besi tapi diselaputi dengan emas atau perak yang tebal celupan dia, itu hukumnya haram, ya. Ukuran tipis dan tebal dalam masalah ini adalah jika tambalan ataupun tampalan itu tersebut dibakar di atas api, terbukti tidak meleleh, tak mencair, maka hal ini terhitung tipis. Jadi kalau dibakar atas api, tak meleleh, dia melekat, tetap melekat, maka itu dihitungkan sebagai tipis. Tapi jika sebaliknya, jika dia kalau dia mencair, maka terhitung sebagai tebal. Jadi kalau sekiranya macam tu, apa kita nak kata, ya? Jadi kalau dicelupkan tu ataupun diselaputi, Allahu alam, ya, saya pun tak faham bahasa Jawa ni. Disepuh tu dengan mana celup ataupun kita kata dimasak, ya. Allahu alam. Mungkin juga dengan mana dimasak, ya. Sebab kalau sekiranya emas itu boleh cair, itu namanya tipis. Allahu alam. Baiklah, kita tinggalkan itu. Jadi kita tak mau, masa kita habis untuk fikirkan itu, kita akan kembali ke situ kalau kita dapat penerangannya. Jadi kita hanya memakai hukum, iaitu kalaulah sekiranya emas perak itu digunakan untuk tampal sesuatu yang tak diperlukan, maka hukumnya makruh. Kalau sikit, kalau besar, hukumnya haram, ya. Kita sebutkan tadi terlebih awal, ya. Baik, kita pergi pada hukum I. I itu apa kata dia, muka surat 124. Hukum menyepuh benjana emas dan perak dengan besi atau selainnya. Menyepuh benjana emas dan perak jika disepuh dengan besi atau lainnya, maka hukumnya adalah boleh. Jadi sepuh ni kemungkinan juga dimasak, ya. Jadi besi dimasak dengan emas, jadi suasa lah, ya. Ya. Hal ini dibolehkan menurut pendapat Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Sedangkan menurut pendapat Imam Ramli rahimahullah ta'ala, hukumnya adalah haram jika kadar sepuhannya tu tipis. Kita sekali lagi, kita perlu memahami bahasa dia. Ya. Bahasa Arab tak ada, dia cuma bahasa Melayu saja, ya. Baiklah, ya. Jadi sepuhan tu, apa yang dimaksudkan sepuhan tu, ya. Nanti kita akan cek lagi lah, sekali lagi, ya. Menutup mangkuk atau gelas. Ni dalam bab yang berikut pula, F yang di mana tajuknya menutup mangkuk atau gelas. Menutup mangkuk atau gelas yang terbuka pada malam hari, hukumnya adalah sunat, ya. Meskipun hanya dengan meletakkan batang kayu di atas mangkuk tersebut, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Nabi Rasulullah SAW. Jadi kalau kita nak tidur malam, kita ada gelas air, jangan biar terdedah saja, ya. Sekurang-kurangnya kita ada something kita letak atas dia. Kalau bagus, kita tutupkan cover terus, kita tutup cover dia. Kalau tak kita tutup cover dia terus, mungkin kita boleh pakai sesuatu yang sebagai syarat saja. Umpama kita ambil pena, kita letakkan atas dia, kita tutupkan begitu saja, pun jadilah. Sebab tujuannya nak ada something yang stop, jangan ada boleh masuk sesuatu. Walaupun kita letak satu pena, masih berlubang lagi, tapi ada syarat, ada isyarat dia. Kenapa tu? Kerana ada hadis daripada Rasulullah SAW, daripada Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tutuplah mangkuk dan lubang-lubang air. Jadi kalau kita periuk nasi, periuk lauk,
ya, tengah-tengah malam, tutupkan dia. Ya, jangan biar dia terbuka saja. Air-air dalam gelas, dalam tempayan, tutupkan dia. Ya, jangan kita biarkan terbuka. Kerana sesungguhnya satu malam dalam setahun, dalam satu tahun, ada satu malam, menurunkan, Allah SWT menurunkan penyakit. Dan tidak berlalu di mangkuk tanpa penutup, kecuali penyakit tersebut masuk ke dalamnya. Allah. Nampak? Dalam satu tahun, ada satu malam. Tak tahulah malam bila, Allah Ta'ala turunkan penyakit. Ni penyakit COVID ni. Alamak. Kemungkinan tak mustahil juga. Jadi, penyakit ini dia akan menjalan, cari ke mana tempat ada tempayan ke, atau mangkuk ke, atau periuk ke, yang terbuka. Terbuka, ada air lah, ada lauk ke, ada air ke. Jangan tidur. Ya, terbuka, kemudian dia lalu, dia tengok, terbuka, puk, dia masuk dalam. Kita besok pagi kita minum, na'udzubillah, dah jadi penyakit. Tak mustahil apa yang berlaku sekarang ni pun. Ini Nabi dah sebut. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu secara khusus, ya, jagalah. Kat rumah, kat dapur tu, tutupkan periuk-periuk tu. Tutupkan mangkuk-mangkuk tu yang ada air. Kalau air tu tak pakai, sudah kita buang. Kalau pakai, kita nak gunakan lagi, kita tutupkan dia. Itu dia. Walaupun dengan satu kayu siwak, kita ambil satu kayu siwak ni, kita tutupkan di atas dia. Dah jadilah, itu syarat dia. Bukan mesti nak tutup cover semua, lagi baiklah, ya. Itu syarat saja. Faedah. Menggunakan bejana milik orang kafir hukumnya adalah boleh, akan tetapi makruh. Kita gunakan mangkuk, cerik, gelas, pinggan, ya, orang kafir hukumnya makruh. Boleh tapi makruh. Ini pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan sebagian ulama hukumnya adalah najis. Kenapa najis, Ustaz? Orang kafir ni mana dia tahu hukum suci, bersih? Mana dia tahu hukum istinja dengan air, dengan bersih, tak menghilangkan najis. Jadi kita tak tahu, ya. Jadi macam kita sekarang pergi makan kat restoran, ya. Ustaz, restoran ni sedapnya, Ustaz. Tapi mangkuk dengan mangkuk tu dipakai oleh orang-orang yang tak Islam juga. Jadi dibasuh, tapi dibasuh oleh orang Islam lah kat dapur tu. Okeylah, tak apalah kalau Islam basuh. Tapi kalau yang bukan Muslim basuh, kita tak tahu tangan dia tadi dia pergi tandas, maaf lah, ya, kemudian dia tu bersih ke tak bersih, kita tak tahu. Mungkin dari segi higienik, dari segi hukum kesihatan, okeylah. Tapi dari segi syariat mungkin tak pas lagi. Allah alam. Kita tak kata, cuma kita question mark saja. Jadi sebab tu dia makan makruh, ya. Tapi Nabi ada gunakan juga. Itu pun dalam keadaan darurat lah, ya. Maka di sini didatangkan yang dalil membolehkannya menggunakan bejana orang kafir adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwuduk dengan menggunakan mangkuk seorang perempuan musyrik. Perempuan musyrik itu orang bukan Islam. Jadi Nabi wuduk, kebetulan tak ada tempat ataupun tak ada air, ada dengan orang musyrik ini ada gayung, ada dia punya bejana, dia ada air. Jadi Nabi ambil, Nabi wuduk. Jadi sini ada dua hukum. Hukum warak, hukum syarak. Hukum syarak maknanya kita hukum zahir. Air bersih, bejana bersih, kita pakai. Tapi hukum warak dikaji pula. Ini bejana ni daripada orang kafir. Orang kafir ini disucikan, dia bersihkan ke, kita pun tak tahu. Jadi bila kita tak tahu ni was-was. Tak boleh. Jadi itulah dia punya dua kaedah. Dua hukum warak. Hukum warak ni apa? Orang yang berjaga-jaga. Dia tengok ada sertifikat halal. Tapi kat dalam tu, yang orang bukan Islam yang masaknya apa? Macam mana ni sertifikat halal ni? Tapi orang syariat, Allah dah ada halal, sudahlah, makan je lah. Ya. Tapi orang warak, tak maulah aku nak jaga, tak. Dia takut. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ni. Tapi itu terserah masing-masing. Mana ustaz lebih baik? Yang lebih baik berjagalah, itu lebih baik. Tapi kalau kita ada kawan yang kata, kau ni dah ada hukum, sertifikat halal, sudahlah. Itu terserah, kita pun no comment lah, ya. Masing-masing tu bagi masing-masing lah tu. Ya.
Ya, selesai kita daripada bab bencana. Masuk kita pada bab kebersihan diri dalam pandangan Islam. Bab yang ke-6, muka surat 127. Jadi masuk bab yang ke-6, kebersihan diri dalam pandangan Islam, khisalul fitrah. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kebersihan diri seseorang telah dijelaskan oleh syariat yang harus dipelajari, diketahui dan diamalkan oleh setiap individu umat Islam. Jadi kita umat Islam, kita wajib menjaga kebersihan. Tapi kebersihan itu bukan hanya cuci tangan saja, meliputi beberapa perkara. Allah berfirman, wa'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Surah Baqarah ayat 124. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Kemudian Ibrahim menunaikannya. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan yang dimaksudkan dengan ujian itu melakukan 10 perkara. Jadi ini dia. Allah menguji Nabi Ibrahim. Tes Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim telah melaksanakannya. Apakah ujian Allah pada Nabi Ibrahim itu? Ada 10 perkara. Pertama, yang 5 perkara terdapat pada bahagian kepala dan wajah. Dan 5 lagi kepada perkara terdapat pada bahagian badan. Jadi bahagian kepala dan wajah apa dia? Pertama, mencukur kumis, mencukur misai. Berkomor-komor, beristinsyak. Istinsyak masuk air dan hidung dan keluarkan balik. Memakai siwak. Pakai siwak. Ni siwak ni kan, kita pakai dia, kita gosok gigi dia. Merapikan rambut, sikat rambut. Cantikkan dia, bersihkan dia. Pakai minyak ke, tak pakai minyak ke. Ini 5 perkara bahagian kepala. Iaitu cukur misai. Cukur misai ataupun kita kata pendekkan misai lah, boleh lah ya. Nak cukur boleh, pendekkan pun tak apa. Misai, berkomor-komor, beristinsyak, iaitu masukkan air dan hidung dan buangkan balik, dan memakai siwak dan merapikan rambut. Dan 5 perkara pada bahagian badan, iaitu apa dia? Memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, khitan tu apa? Sunat. Sunat ni untuk budak-budak lah ya, bayi-bayi ya. Sunat tu nanti akan diterangkan. Dan beristinja. Beristinja itu akan kita bincang bab istinja. Jadi beristinja ni, maaf kata, alhamdulillah, syukur pada Allah, kita umat Islam diajar kesucian yang komplit beristinja. Najis kita cuci bersih anggota kemaluan kita depan belakang. Untuk kita nak menghadap pada Allah, nak sembahyang. Tapi kalau yang tak beriman, kita pun faham sajalah. Ya, istinja tu bagi mereka tu tak ada apa melainkan pakai tisu saja. Itulah ya, Allahu a'lam. Ya, kita pun tak boleh nak cakap, nak komen banyak sangat, tapi itulah yang kita bimbangkan. Jadi apakah mereka itu suci, bersih betul suci ataupun tidak, Allahu a'lam. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi itulah 10 perkara kesucian. Jadi dah disebut tadi 5 di bahagian kepala dan 5 di bahagian badan. Yang bahagian badan 5 perkara tu apa dia? Yang pertama ialah memotong kuku. Potong kuku ya. Nanti kena cek kuku masing-masing. Ya, masing-masing balik tengok kuku. Potong kuku ke tidak. Dan mencabut bulu ketiak. Dan mencukur bulu kemaluan. Dan khitan dan istinja. Dan Masya Allah, tuan pengarang kita dalam buku kita ni, setiap 10 ini didatangkan dia punya cerita huraian dia satu persatu. Masya Allah tuan-tuan ya. Jazahullahu khairal jazak. Semoga Allah membalas tuan pengarang kita ni sebaik-baik balasan ya. Kalau kita nak buka buku sana buku sini, kita pun tak tahu mana nak cari. Tapi semua dia dah kumpulkan dalam buku ni. Jadi kita belajar ni, kita kena sabar dah. Ada orang terus nak terjun bab solat, ada orang terus nak terjun bab wuduk. Nanti dululah. Kita go step by step. Pada awalnya selepas Hari Raya Aidilfitri, saya dah mula terus bab solat. Ya, tapi sekarang ni dengan ada buku ni, jadi kita boleh go dalam tertib, face by face, langkah demi langkah, supaya kita benar-benar suci, bersih, dan kita mengerjakan ibadat kepada Allah Ta'ala insya-Allah.
Baiklah tuan-tuan, dengan itu kita berhenti pada bab yang nombor 1, siwak. Apa tu siwak dan apakah definisi dan kegunaan dan sunnah-sunnahnya akan kita sambung lagi pelajaran kita pada hari esok insya-Allah. Maaf sajalah tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau dalam penyampaian saya ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan, yang mana benar semua daripada Allah, yang salah silap tu pada kelemahan saya sendiri. Dan insya-Allah saya ucapkan terima kasih banyak-banyak mereka yang telah berderma untuk Majlis Maulidi Rasul dan juga untuk fakir miskin dan juga untuk projek pembangunan 3 buah madrasah yang saya dengan sahabat-sahabat saya sedang usahakan di negeri Cambodia. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang berderma ya. Mereka yang derma tu kalau sekira nak derma, bolehlah buat pena melalui nombor handphone yang telah sedia maklum, ataupun yang dalam order buku fikir tu ada nombor handphone tu, atau boleh dia pay now di situ juga. Tapi catatkan apa tujuan dia. Dan bagusnya juga kalau tu di snap, kemudian dia forwardkan kepada pihak kami melalui nombor handphone tersebut, messagekan dia dengan dituliskan apa tujuan dia ya. Untuk masjid, untuk madrasah ke, untuk fakir miskin ke, ataupun untuk maulid ke, atau untuk keluar zakat ke ya. Dan kami sedang mengadakan iaitu kita katakan satu chat group yang kita tujuannya untuk memudahkan kepada para jemaah yang kalau kita ada apa-apa info yang terkini mengenai pengajian kita, ada tambahan atau ada yang ditiadakan dan sebagainya, boleh kita terus menginformkan jemaah. Dan setiap kali bila kita ada kita punya live telecast, boleh kita terus forwardkan dengan link dia kepada jemaah melalui group channel ini. Jadi tuan-tuan yang ingin ikut group channel ini kena masuk kepada app Telegram. Telegramnya app ya, application Telegram. Dan kemudian lepas dah masuk Telegram application, cari kepada group Ustaz TM Fauzi channel ya, Ustaz TM Fauzi channel. Jadi UST TM bersambung ya, UST TM Fauzi ya, channel. Jadi situ tuan-tuan boleh masuk sebagai kita punya anggota, dan insya-Allah kita akan bagi apa-apa maklumat yang diperlukan. Kalau anda ada apa-apa soalan dalam masalah fikih yang kita pelajari ini, anda boleh masukkan soalan itu dalam message FB, ataupun kita kata yang ada WhatsApp number, boleh terus masuk pada WhatsApp number dan kita lihat apa yang boleh terjawab insya-Allah ya. Jadi itu untuk pengetahuan para jemaah sekalian. Sekian saja untuk petang ini. Jangan lupa pada hujung minggu ini kita ada majlis Maulidin Nabi SAW pada hari Ahad 11 hari bulan Oktober ini, iaitu bertempat di Masjid Bencoolen Singapura, di tengah bandar tu ya. Tapi semua ikut hanya melalui FB saja, live telecast online saja ya. Tak boleh pergi ke masjid, tak boleh. Sekarang semua tengah COVID ni, kita tak boleh berkumpul ya. Jadi cuma kita ikut online saja. Jadi jangan lupa pada tanggal 11 Oktober hari Ahad jam 11 pagi insya-Allah. Sekian saja, marilah sama-sama kita akhiri dengan kita baca istighfar, Sayyidul Istighfar pada Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Mari kita baca selawat
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Ya tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang nak mengikuti channel sebagaimana saya sebutkan grup chat at Ustaz TM Fauzi at UST TM Fauzi FOUZY ya. Jadi insyaAllah dengan sendiri dia akan masuk dalam grup chat tu ya. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't suggest with Usra and